Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, fa amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, surau Al-Kautsar, ahli-ahli jawatan kuasa surau yang hadir pada malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ni kita dapat bertemu, berhimpun, sama ada yang berada di surau atau yang menonton di Facebook kita secara live di Facebook channel kita. Seterusnya mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun sudah lama tak berjumpa. Kita hari itu berakhir pada bulan 9, 10, 11, 12. Saya tak main. Kalau kerja dengan kerajaan kena buang lah. Gitu. Jadi malam ni kita masuk tajuk yang ke-7, bab yang ke-7 hari ni. Bab yang ke-7 iaitu muka surat 77. Dah kita lajak dah hari itu kita baca. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai saya pun mencari-cari tadi Taman Seri Petaling di mana mencari tadi. Rupanya bab yang ke-7 lah kita ni hari ni. Hari tu bab yang ke-6 tu ada selai lagi, tapi dia ulang-ulang macam tu, bab syurga dan ahlinya. Dan hari ni bab yang ke-7 masuk, iaitu muka surat 77. Kitab kita ni Tanbihul Ghafilin. Muka surat 7, muka surat 7 dan bab muka surat 77, bab yang ke-7. 777. Gitu. Kalau orang kaki ambil nombor ekor ni dia tambah satu lagi tak tahu berapa. Akhir 777. Bab yang ke-7 muka surat 77 hari ni, iaitu yang dapat diharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menarik tajuk ni tuan-tuan, kalau kita amati ataupun kalau kita baca dengan sungguh-sungguh ataupun kita tengok hadis Nabi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama dia membahagikan rahmat dengan nikmat. Ada dua, rahmat dengan nikmat. Nanti kita tengok tuan-tuan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala ila al-ardi juz'an wahidan fabihi yatarahamul khalq hatta innal farasa la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyah an tusibahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan rahmat ni 100 bahagian rahmat Allah, maka ditahan padanya 99. Allah tahan dulu. Yang turun ke dunia ni hanya 1 daripada 100 tadi. Dia. Maka dengan 1 itulah bahagian tu rahmat Allah ni. Hujan turun, kita berkasih sayang, sehingga kuda pun angkat kaki dah, kesian, takut terpijak anak dia sendiri. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada rasa belah kasih kepada satu orang, rahmat Allah telah ada pada diri kita ni. Kita rasa kesian tengok bersamamu TV3, walaupun kita tak kenal itu siapa tu, tapi bila cerita tu kemudian dia main dengan muzik dia, lagu yang ada tu, kita ya Allah kesian, sampai menitis air mata kita, sampai rasa ni rahmat Allah. Semalam saya baca kitab Syama'il Muhammadiyah di Masjid Matang Pasir di sini ni, Masjid Matang Pasir kat Sungai Luar ni, tentang tangisan Rasulullah. Syama'il ni cerita tentang akhlak Rasulullah, bagaimana Nabi menangis. Satu ketika Nabi SAW dia menangis. Menangis ni
kerana anak dia Ibrahim meninggal umur 6 tahun, ada kata 7. Lalu dia menangis, menitis air mata Nabi. Sahabat tanya, Rasulullah, kenapa engkau menangis ketika peristiwa ni berlaku ni? Bukankah kamu larang kami menangis? Nabi jawab, innaha rahmatun. Tangisan itu rahmat Allah. Allah campurkan rasa belah kasih sayang pada diri kita ni sehingga kita menitis air mata. Di sana dinyatakan hukum kita menangis sekiranya ada kematian ataupun apa-apa. Kematian dibolehkan, diharuskan. Sehingga ulama mengatakan menangis ketika baca Quran, menangis ketika sembahyang, baca Quran tengah sembahyang, tu imam tu menangis, maka diharuskan, tetapi tanpa mengeluarkan suara. Tu ada maksud hu tu batal sembahyang. Takat menangis, tarik, menangis, tarik. Orang yang faham baca Quran ni dia akan menangis lah. Macam Tutup Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi tu, dia baca Quran, sembahyang, menangis, cerita tentang azab Allah. Kita pergi umrah, sembahyang di Masjid Haram, di belakang sana tu, Tok Imam tu berhenti baca. Kita Tok Imam ni selesema ke berhenti, selesema pada menangis. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni kata Allah sediakan kepada kita 100 rahmat turun ke bumi ni. Yang ada pada kita ni satu je. Bila lagi 99 nanti di hari akhirat. Kan kita masuk syurga dengan 3. Antaranya 3 ni rahmat Allah, syafaat Nabi, satu lagi amalan kita. Amalan tak cukup, lena saja lama kita ni 24 jam tidur saja 8 jam ke atas. Amalan tak cukup. Syafaat Nabi, kita pun nak hari maulidur Rasul selawat. Satu lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kata sebenarnya dalam Quran Allah sebut tentang rahmat ni 124 kali, kurang lebih kurang. Kata rahmat ni macam-macam lah. Ayat ni ada ayat ni kasih sayang Allah. Allah pemberi rahmat, itu maksudnya. Nabi pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Biasa kita dengar macam itulah. Itu setiap kita ni, benda yang kita dapat mengembirakan kita, itu adalah rahmat Allah. Naik pangkat, diumumkan kita naik pangkat grade berapa daripada 29 pergi 32, itu rahmat Allah. Rezeki kita, hujan turun, rahmat Allah. Cuaca elok, tanaman menjadi, rahmat Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Itu kita kata hari ni cuaca buruk lah Ustaz. Apa sebab? Hujan lebat. Tak kena. Hujan ke panas ke, semua tu satu kelebihan yang Allah bagi pada kita. Terus lagi tuan-tuan, Abu Lais meriwayatkan dengan sanad Al-Hasan berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai satu rahmat diturunkan ke bumi, satu rahmat kepada penduduk dunia kita lah. Maka cukup sampai habis ajalnya, cukup lah, belum 99 balance lagi. Dan Allah akan cabut itu rahmat tu pada hari kiamat untuk digenapkan 99 diberikan kepada orang yang taat, wali Allah dan taat kepada dia. Siapa dia? Orang yang jaga batas-batas ataupun jaga hukum hakam, kewajipan dia kepada Allah. 99 ni bila? Setelah kita mati nanti. Ditanam, dibagi rahmat, disimpan, diberikan kepada orang yang terpilih saja. Siapa dia? Orang mukmin hari akhirat nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ada satu ayat, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan hari akhirat tu lebih baik lagi dan kekal. Jadi kita nak rahmat Allah masa tu lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni Allah jadikan siang malam tu rahmat Allah. Allah jadikan siang tadi berapa jam? 12 jam mungkin macam tu lah. Rahmat Allah. Tukar pula malam, rahmat Allah. Ada keluarga itu pula lahir pula anak-anak, rahmat Allah. Tu bentuk-bentuk rahmat Allah. Ada family, kita ada anak tu pula ada anak lagi, cucu pula kita, rahmat Allah. Gitu tu. Dapat rezeki daripada sumber yang tak sangka-sangka, rahmat Allah. Benar tu. Maka dalam hadis ni kata 99 disimpan akhirat nanti.
Abu Lais berkata, Nabi telah menerangkan kepada kaum mukminin rahmat Allah supaya kamu bersyukur kepadanya, telah memuliakan kamu dengan rahmatnya, rahmat amal soleh, dengan amal perbuatan kita ni. Jadi tenang hati kita. Bayangkan tak ada apa. Ada golongan yang hidup di dunia ni, dia free thinker, tak ada apa, bebas berfikir, free thinker, tak ada agama apa. Macam mana dia nak cari ketenangan? Dia kata dia duit ada, dia tenang, semua dia boleh beli. Belum tentu. Dulu ada satu nama, bila dia masuk Islam, dia tukar nama Yusuf Islam. Dulu dia free thinker. Yusuf Islam tu dulu ni tuan-tuan, bila mana dia masuk Islam tuan-tuan, tapi dia dah dapat satu keterangan yang tak pernah dia dapat ketenangan tu. Penyanyi orang putih masuk Islam, nama Yusuf Islam. Dia masuk Islam, dia kata dulu dia tenang juga. Dia masuk Islam, dia boleh baca Quran, dia boleh semayang, dia dapat satu ketenangan yang tak pernah dia dapat. Walaupun dulu dia pun tenang juga, tapi tak pernah tenang macam tu. Itu dia nama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan hidup kita ni, hidup di bumi ni. Betul, orang mukmin ni dicabut dengan kelembutan rahmat Allah. Beza tuan-tuan, orang mukmin yang beriman, orang Islam, roh dicabut. Ada satu doktor dulu taman saya tu, dulu dia kerja GH lama. Sebelum tu Semang Jaya, lepas tu dia pergi GH. Lepas tu dia tukar, dia berhenti, dia pergi ke bahagian spesialis, dia pakar bius. Dulu dia kata sebelum dia ambil pakar tu, dia kerja lama di ward ni, ICU lama kerja dia tahu. Dia pun tak minta tu, kata pun tak pernah lama pun tak tahu lama mana, tapi tak lama dia kata dia ward ICU. Akhir sekali dia cuba minta transfer pilih, dapatlah ke ward macam tu, ward besar, tapi hotel hak besar orang-orang ni. Dia beritahu saya di surau. Saya ingat masa tu hari raya korban, masa saya selesai dah kami korban tu, dia kata, doktor kat mana ni? Saya sekarang di bahagian spesialis Ustaz. Dulu saya lama di ward ICU Ustaz, ward ICU saya lama. Saya tahu, sonok kata, lama-lama di ward ICU ni tak boleh ke Ustaz? Nanti hati kerah. Saya tahu pasal apa? Hari-hari tengok orang mati Ustaz. Sampai tahap Ustaz ni, bukan saya ni malaikat, bukan saya ni ada tak percaya pada kuasa Tuhan. Sampai tahap kami ni di ward ICU ni, kata doktor ni, kami boleh tahu lah tak, paling lama pun berapa lama ni. Gitu. Saat lagi habis tugas kita jam berapa sekian ni, malam ni kita kalau nak main pun, kalau nanti esok kita main, tak ada lah. Nampak tu gaya tu, kebiasaan bukan 100% semua tepat, tepat apa, tekan tepat. Dia jadi biasa tengok orang mati ni, jadi hati keras Ustaz. Satu dia kata. Satu lagi yang kedua kata Ustaz boleh cerita kat kuliah-kuliah masjid surau. Kata siapa? Saya pasal doktor Ustaz, saya menyaksikan sendiri. Masa tu bila kita tengok tu Ustaz, keinsafan mesti main. Beza sakaratul maut tu untuk orang mukmin, orang Islam kita, orang kita ni beriman ni, dengan orang yang satu lagi keadaan yang tak ada apa ni lah. Dia beza Ustaz. Dia tarik roh tadi tu, saya tengok dengan daripada belakang kaki sampai ke tu, dengan orang yang bukan ni Ustaz, dia lain Ustaz. Itu tu kalau orang yang mampu fikir, yang tu Allah sebut apa ni, fikirlah ya ulul albab, fikir. Orang yang berfikir kena fikir, tengok dia akan dapat tempat tu. Dia tak lain macam, dia tak lain Ustaz. Dia tak, hai tu kami tengok Allah Ta'ala punya kuasa. Orang kita, orang yang beriman, satu lagi semayang tak tinggal ke jenis dia ni Ustaz. Kalau masa di ward ICU pun tengok tangan pun macam membilang tasbih. Ada orang tu bila dia mati Ustaz, tenang, rahmat Allah yang kita baca malam ni. Saya tak dahsyat betul tentang ni. Kata itu Ustaz datang meninggal darah tinggi ke apa tu. Kata antaranya Ustaz darah tinggi naik, pecah dia punya apa tu, apa pembuluh darah pecah, darah tinggi naik. Saya tak pasal apa tu. Banyak makan daging tu. Dah itu ada sup, dia pun tak makan tu. Hari korban
esok makan lupa lah tu. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Maka dia kata di sini tuan yang dirahmati Allah, cerita bab mati boleh buat lawak juga ustaz. Lama tak main. Dia kata tak apa lah. Maka ruh orang mukmin dicabut dengan penuh kelembutan tu, dia panggil rahmat Allah, kasih sayang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada kan ayat tu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ada ayat juzuk amma lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalikan kepada penciptanya, tuan yang dirahmati Allah. Maka jangan sombong dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Tu maksud dia gitu tuan-tuan. Kan sekiranya sebab itu Allah Ta'ala punya, Allah boleh ambil bila-bila masa. Sebab itu kita tak boleh, kita kata siapa kita nak membeza-bezakan sama kita ni. Abu Lais berkata Nabi telah menerangkan kepada kaum mukmin rahmat supaya bersyukur, memuliakan dengan rahmatnya amal soleh. Sebab siapa yang mengharapkan rahmat Allah harus beramal mengikut petunjuknya, mencapai rahmat Allah. Berfirman, inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat itu dekat pada orang yang berbuat baik. Ada orang ni habuan dia berbeza-beza dengan kita. Ada orang dia hidup macam ni, pengakhirannya macam ni. Ada orang macam tu. Ada orang tuan-tuan hidup dia susah, tapi pengakhiran hidup dia senang, mudah. Ada orang hidup dia senang, tapi pengakhirannya susah. Ada orang macam tu. Kita pun tak tahu di antara kita yang ada di surau ni macam mana pengakhiran kita, macam mana yang Allah Ta'ala nak bagi rahmat Allah pada akhir hidup kita nanti macam mana. Berapa ramai tengok 2020, 2021 menginsafkan kita semua dengan COVID-19 ni. Lambaian terakhir naik ambulans pergi buat COVID, rupanya ditidurkan, tak balik lah. Walaupun masa naik tu boleh lagi nampak angkat tangan lagi lambai-lambai, rupanya itu lambaian terakhir. Pengakhirannya kita tak tahu. Dengan rahmat Allah menjadikan rezeki kita ni macam-macam sudut. Itu rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, Allah jadikan rezeki kita macam-macam ini. Dalam taman kita ni dalam Taman Seri Petani, rezeki macam-macam. Ada yang meniaga, ada kerja kerajaan, ada yang 25 hari bulan setia menunggu di Maybank. Orang itu hari gaji lah tu. Tak bulan ni 17 hari bulan yang pencen lagi awal masuk. Macam tu. Ada yang cari makan sendiri, yang jual nasi lemak, ada semua. Allah jadikan bentuk. Ada yang pergi nelayan, cari rezeki di laut. Tengok rahmat Allah. Orang pergi nelayan hari-hari, pergi ke laut ni, ikan tak pernah habis. Tu rahmat Allah. Ikan tak pernah habis. Tak pernah habis. Jangan tahu tak tahulah cara macam mana dia pergi ke laut kan. Letak tahu jalan ni, letak ikan naik. Allah Ta'ala punya rahmat tu, ikan tak pernah habis. Tuan-tuan yang rahmati Allah, cukup sebulan kelapa sawit di Kuala Ketir tu berubah menjadi, daripada hitam menjadi masak, boleh jatuh dan dapat duit pula. Rahmat Allah, rezeki Allah, macam-macam bentuk rezeki Allah Ta'ala. Ada satu makcik saya mengajar kuliah muslimat, tak rahmat Allah, tiba-tiba dia menangis tuan-tuan. Saya kata ya Allah, makcik ni saya pun dia terkenangkan apa tak tahu, menangis dia. Sudah aku baca apa ni sampai makcik ni menangis ni. Dulu mula-mula saya baca kuliah muslimat tuan-tuan, macam-macam keadaan penerimaan cara. Kadang-kadang kita baca bab sedih, hak menangis-nangis 3 pak. Kita pun rasa nak menangis ke tak menangis pun, tak menangis lah. Macam tu. Ni cerita makcik ni banyak lagi lah versi dah, nanti saya cerita sikit-sikit lagi. Tapi terlepas semua cerita yang elok. Habis tu saya teringin nak tahu pasal apa makcik ni nangis. Kita pergi tudung hak pasal Kemboja, buang dulu. Pasal Kemboja. Tapung ni, tapung ayat mata. Habis tu saya pun tanya, makcik tadi menangis apa? Ustaz kata rahmat Allah tu kita tak duga bentuk rezeki tu. Saya situ. Makcik ni orang susah, Ustaz. Pakcik orang susah, menumpang di tanah orang. Tapi Allah bagi rezeki anak 8, Ustaz. Anak 8. Susah-susah ni anak 8. Tapi Ustaz, pakcik Ustaz cerita tadi, Ustaz fikir, Ustaz makcik fikir balik.
Sepanjang 88 anak makcik tak pernah ke Bulog, tak pernah meminta-minta masa kami cari. Ada saja. Allah jadikan anak-anak ni asbab rezeki. Ustaz kata tu betul berlaku pada kami. Satu Ustaz. Lagi Ustaz kata tadi, nak bagi tahu, kata rahmat Allah ni kadang-kadang kita tak duga. Betul lagi Ustaz. Betul dua lagi. Kalau markah 4 dah tahu. Saya tahu macam mana. Makcik ni 4 kali dah ke 3 kali pergi umrah, kata tunggu pergi haji lagi. Ustaz tahu, tak duga, tapi rezeki melalui anak ibu dalam tabung haji, anak ibu, anak 8 semua kerja dah Ustaz. Semua kerja dah. Tapi anak ibu, Ustaz, mak jom kita pergi umrah, anak ni pula 4 kali dah pergi umrah Ustaz. Kalau fikir dari sudut rezeki pendapatan dulu, tak boleh pergi lah Ustaz, tak boleh pergi Ustaz. Allahu Akbar. Yang Ustaz kata rahmat Allah ni tak diduga tu memang berlaku sungguh kat keluarga kami ni. Memang tak duga semua. Asal menumpang tempat orang Ustaz, asal buat bendang orang, asal buat sewa sini, habis tak ada dah Ustaz, tak ada tempat tumpang dah. Semua lain sekarang ni memilikinya sendiri. Rahmat Allah melalui rezeki anak-anak ni Ustaz. Dahsyat cerita. Insaf dengar, tuan-tuan. Bersyukur dengan apa yang ada tu adalah bahagia. Bersyukur dengan apa yang ada itu bahagia. Jangan melihat kelebihan orang lain itu sebagai satu bahan iri hati kita. Jangan seolah kita menafikan rezeki orang. Jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memiliki. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka siapa yang mengharapkan rahmat dan bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Itu dia punya kunci dia. Nak rahmat Allah ni, amal soleh ni. Selagi kaki boleh melangkah ke masjid, laki boleh melangkah ke surau, datanglah ke rumah Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita dikunci, tangan kita bercakap, kaki kita menjadi saksi. Ya Allah, kaki ni dia bawa mai, dia boleh jalan ke surau Al-Kausar, dia bawa aku ke surau untuk dengar kuliah maghrib. Walaupun ketika itu, masa tu taklah kita ni bukanlah tak ada kerja, ada kerja. Kalau nak dihitung kerja di rumah tu banyak. Kain baju tak berlipat, ada lagi dalam sinki yang tak basuh tadi. Kalau kita fikir-fikirkan lagi, Allahu Akbar, banyak. Tapi kita nak cari amal soleh. Dengan amal soleh itulah kunci dan apa rahmat Allah itu. Allahu Akbar. Tanda-tanda Allah sayang kat kita ni apa dia? Tanda-tanda Allah sayang kat kita ni ada tak pada diri kita ni? Yang pertama kata ulama dalam kitab ni, dia semua ada 3 tanda Allah sayang kat kita ni, tuan-tuan. Yang pertama, Allah balas di dunia dengan apa yang kita buat, supaya akhirat nanti, tuan-tuan, dah tak ada dah pembalasan Allah. Kalaulah contoh satu orang tu diuji dengan sakit, rupanya itu kafarah dosa-dosa yang lampau, dia redha sakit, baik dah sakit, gitu, habis dosa-dosa dia terampun di sisi Allah. Itu tanda Allah sayang. Allah uji kita. Allah uji seseorang itu dengan kematian anak dia umpamanya. Kita tak maulah macam tu, tapi Allah berkehendak macam-macam keadaan. Maka dia sabar dengan ujian tu. Rupanya anak dia tu nak tunggu dia di pintu syurga nanti. Tanda Allah sayang, diuji. Yang kedua, kata ulama, tanda Allah sayang pada kita ni, Allah buka pintu hati kita, Allah bagi peluang kali kedua. Setelah dulu kita lalai, Allah buka pintu hati kita. Ustaz, dulu saya ni bukan macam ni Ustaz. Ada orang kata begitu. Awak dulu saya ni tak mau Ustaz main duduk majlis ilmu. Tak teringin Ustaz, tak ada rasa kena, tak ada. Dulu majlis ilmu ke, bacaan kitab di surau ni orang tua. Sementara menantikan waktu isyak, macam tu je. Sekarang dah, saya pergi masjid ni, saya pergi surau ni, anak-anak muda macam ni, banyak ramai tuan-tuan. Kuliah Ustaz Wadi Anwar tu di Masjid Allah Pahimau tu, punya ramai anak muda saja, punya ramai sampai 8 anak muda saja.
Gitu. Sebab dia punya kesedaran untuk dia menuntut ilmu tertinggi. Dia kadang-kadang daya tarikan satu sama. Gitu. Allahu Akbar. Kata kuliah di mana kata punya ramai juga anak-anak muda ni. Dia tak macam dulu dah, tuan-tuan. Tapi sekarang ni campur anak muda yang pertengahan, yang dah dewasa, yang dah meningkat usia, warga emas, warga perak, gangsa, semua dah. Tu dua tanda Allah sayang kat kita. Allah buka pintu hati kita. Ya Allah, seronoknya duduk dalam majlis ilmu ni, duduk dengan bawa macam kita rupanya dia rasa macam tenang, walaupun kita rasa kerja kita pun tak habis-habis lagi. Dua. Yang ketiga, Allah bagi kita ni suka buat benda yang baik. Allah bagi kita gemar buat benda yang baik. Allah campakkan rasa suka buat benda baik. Dengar kata surah Al-Kawthar, kita nak buat penambahbaikan sikit apa senyum. Dia dulu walaupun sikit dia suka buat kebaikan. Allahu Akbar. Ada orang tuan-tuan nak suami dia pergi masjid sembahyang Jumaat dengan masjid, tuan-tuan nak taman angsana ke esok ni, dia kirim duit. Ayah, ni bagi Ustaz. Pun dalam tabung Ustaz, duit ni RM5 ni. Mama tak ada, tak sempat dah macam ni orang lelaki kerap ni hari Jumaat ni ambil RM5. Dia suka buat kebaikan dia tu. Dia suka buat kebaikan. Balik kampung dengan adik-adik dia, oh dia ni seronok belanja. Buat apa kan tuan? Dia suka buat satu kebaikan. Tanda Allah sayang kat kita, gemar, rasa seronok buat satu kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmat aku meliputi semua, dapat rahmat aku. Masa tu iblis kata apa? Oi, aku pun dapat dah juga, termasuklah. Tentu saya akan mendapat bahagian dengan rahmat Allah ni. Sebab Allah kata rahmat Allah ni semua meliputi. Demikian pula orang Yahudi, Nasara pun, Kristian. Kemudian diturunkan lanjutnya, fasad tubuha, maka kami tetapkan rahmat kepada orang yang takwa saja, yang jaga-jaga diri syirik, mengeluarkan zakat, orang yang percaya ayat-ayat kami. Iblis kata tak habis ini, habis. Iblis patah harapan untuk dapat rahmat. Tapi orang Yahudi pula dan Nasrani ini, orang Kristian kata apa? Kami tak syirik, kami percaya kitab Injil Nabi Isa, sudah mengeluarkan zakat pula, percaya kepada kitab Allah Injil tu. Turun ayatnya lain pula, iaitu mereka yang ikut Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sampai di sini kaum Yahudi Nasrani kata habis. Kami ikut Nabi Isa nya, ikut Nabi Muhammad pula syarat dia. Gitu. Sehingga rahmat yang besar hanya khusus bagi kaum mukmin. Kerana itu maka kewajipan utama orang yang beriman puji syukur atas kurniaan nikmat iman yang diberikan Allah kepadanya, di samping mengharap semoga segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Itu kita kena doa ibu-ibu, ayah-ayah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu doa kita. Kalau kita wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, kalau kau Melayu pun tak apa, akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Dulu ada satu arwah, tok guru saya, arwah dia bagi tahu, ada kisah dalam kitab, kalau siapa pergi Mekah nampak satu orang kelibat orang macam ni, mungkin itu Nabi Khidir. Ada dalam kitab kata tu, tapi ada orang yang menafikan. Kalau ketika itu siapa dapat pegang Nabi Khidir, kata gitulah, kalau kita itu jelmaan Nabi Khidir. Masa dulu banyak orang buat cari macam tu keadaan tu kalau pergi Mekah. Kata kalau saya tanya, kalau ustaz dah betul lah Nabi Khidir tu ada, ustaz pegang Nabi, katanya kalau siapa dapat nanti minta je hajat apa, pasti dikabulkan. Tapi akhirnya ada pandangan kata tak ada, Nabi Khidir wafat gitu. Dia mudah macam inilah. Kalau kita jumpa satu orang alim yang doanya makbul di sisi Allah. Jadi saya tanya ke ustaz itu, kalau jumpa satu orang yang doa dia memang makbul, dia ulama besar ataupun dia wali Allah, memang makbul doa dia ni, nak doa apa? Dia tanya kami anak murid, nak tanya apa? Cuma kamu tak apa? Kami ni masa tu tak ada ilmu lagi, mengaji lagi. Saya nak minta jadi kaya ustaz. Bila kaya ni macam dia beli kawan saya, bukan saya. Gitu. Yang tang saya tengok anak apa minta. Gitu.
Tak ada lah apa-apa. Kita tanya lagi. Last dah habis dia tak tanya satu kelas tu, tanya sambil tanya habis kami pula tanya, kalau ustaz nak apa? Kalau satu orang yang kita jumpa tu makbul doa dia, memang doa makbul, sebagaimana Nabi suruh cari Uwais Al-Qarni, Senoma dapat yang ada sopak di sini tu, doa dia makbul, yang dia berbakti kepada ibu dia, dia kokoh belakang mak dia tu, dia bawa pergi Mekah sampai akhirnya meninggal mak dia di Mekah sebab dia bakti suruh mak dia redha. Nabi kata doa dia sangat makbul, Uwais Al-Qarni. Kalau ada lah orang macam tu zaman kita ni, kata ustaz saya ni apa. Oi, pakak kami ni itu, ini kawan saya kata nak kaya, kawan saya ni, semua kawan saya lah, saya jangan pertama pada semua ustaz saya senyum je. Akhirnya kami tanya, kalau ustaz apa dia? Ustaz nak satu je. Oh, kami tengah apa ustaz dia nak ni? Husnul khatimah, mati dalam iman. Insaf tu macam ni. Sebab itu yang besar dia, tuan-tuan ibu-ibu tahu, itulah yang besar dia. Kalau mati dalam iman, husnul khatimah habis. Dan tu out meter, dia bagi out meter lah. Kalau kita nak tu out meter lah, tuan-tuan nak. Sebab itu ada orang pergi ke Indonesia, jumpa ada lagi anak-anak murid, cucu-cucu cicit Wali Songo yang 9 tu. Allahu Akbar. Di Malaysia kurang lah tentang orang-orang yang macam tu ni. Tapi di Indonesia ni ada lagi katanya yang macam tu. Wali Songo ni wali 9 begitu. Nama ni lah Sunan Ampel, Sunan ni lah. Tapi dia cucu cicit dia lagi yang memang ibadat saja. Dulu di Malaysia, di negara kita pun ada, tapi dah habis dah, tak ada lah macam tu. Macam di Melaka ada dulu Tuan Guru, Allahyarham Tuan Guru Haji Wahid Sungai Udang. Oh, itu karamah, itu untuk karamah semua yang macam saya cerita kat tuan. Satu orang malam pergi jumpa dia, pagi siang, Tuan Guru saya ni 80-an, saya ni rumah saya terbakar Melaka. Kesian kamu ya. Berapa kerugian tu? 80-an, 10,000 besar tu, 10,000 tu terbakar semua. Kesian kamu. Nanti malam kamu datang, mana tahu ada rezeki kamu. Dia datang malam sampai isyak, bagi 10,000. Allah, mana dapat duit tak tahu. Tapi amalan hebat di Sungai Udang, Melaka. Orang ramai anak murid dia, ramai nak salam dia, salam dia. Tiba-tiba ada orang salam buh duit 100. Dia pun salam 100. Siapa yang lepas salam dengan kau tu, dia bagi kat orang tu pula. Untung siapa duduk belakang tu. Kena tengok siapa hang salam duit duduk belakang, mesti dapat balik duit tu kat dia. Tak ada lah orang buat macam tu. Dia tahu nanti. Satu hari dia pergi ceramah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Lalu satu kawasan kampung yang tak ada apa ni, kalau pas sawit dah hutan, kereta dia minyak habis, kereta lama lah. Ponti dia suruh anak murid dia 3 orang ambil timba baldi dalam bonet. Situ ada sungai, sedok sungai tu, buh tempat minyak tu, 2-3 baldi. Dia start kereta tu jalan. Tuan-tuan cuba buat sekali. Berhenti di masjid Sungai Limau situ, habis minyak, buah ayat kolah tu, confirm abohon enjin tu habis duit tu, tak ada dah macam tu. Tapi di Indonesia ada lagi, tuan-tuan. Kalau jenis macam tu, kalau kita jumpa ulama yang bul doa dia, jangan minta yang lain, minta dia doa kita mati husnul khatimah. Hatu yang paling out meter saya, ganjaran yang besar, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam iman. Tak ada apa lah dah. Sebab kita dah di dunia, kita dapat dah nikmat ada dah. Nak nikmat yang seterusnya lepas mati pula, husnul khatimah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, Yahya bin Mu'az Ar-Razi kata, doanya berkata, ya Allah, Engkau telah menurunkan satu rahmat, memuliakan kami dengan rahmat beragama Islam tu. Apabila melengkapkan rahmat yang merata, bagaimana kami tidak akan mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Dan Allah bagi satu je rahmat. Dengan Islam ni, dia punya konten, kandungan dia lagi luas lagi. Hebat. Antara nikmat paling besar, nikmat Islam dan iman. Ada tu dalam diri kita. Juga ia berdoa, ya Allah, sediakan pahala-Mu untuk orang yang taat dengan rahmat-Mu,
Bagi orang yang berdosa, maka bila saya tidak termasuk orang yang taat mendapat pahalamu, maka saya tetap mengharap rahmatmu sebagai seorang yang berdosa. Orang yang ada ibadat, dia mengharapkan pahala. Yang dia buat dosa, dia mengharapkan rahmat Allah melalui pengampunan tu. Itu dia tuan-tuan semua. Kiri kanan rahmat Allah. Rahmat Allah melalui pahala, rahmat Allah melalui pengampunan dosa-dosa kita. Banyak mana? Satu je daripada 100 itu. Abu Lais dengan sanad Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, ada seorang masuk syurga tanpa amal kebaikan. Cerita ni, hanya dia ketika dia mati, dia pesan keluarga dia tahu dah dia ni dosa banyak. Lalu dia pesan kat keluarga dia, aku ni lalang nak buat dosa, biar tak apa, tapi aku takut dengan Allah Ta'ala. Macam manalah nasib aku. Dia pesan kepada anak-anak dia, nanti bila abah meninggal, mati, bakat mayat abah dan tumbuk tulang-tulangku sampai halus, kata dia. Kemudian abunya tabur separuh di laut, separuh lagi di darat. Maka dia mati, dilaksanakan wasiat tu anak-anak dia. Abah pesan jangan tanam, bakat mayat dia abu dia ambil, separuh tumbuk-tumbuk bagi hancur halus-halus, separuh laut di laut, separuh lagi di bumi, tabuk macam tak ada apa jadi dah. Maka bila dah mati, dia buat macam tu, Allah suruh darat dan laut mengumpulkan abunya, kun fayakun, jadi suruh. Iza aradallah syai'in ayyaqu lahu kun fayakun. Jadi himpun balik abu tadi jadi satu, jadikan dia seluruh dia boleh. Kemudian ketika ditanya, pasal apa hang suruh anak-anak hang buat macam tu? Apa jawab dia? Ya Allah, aku ni buat dosa banyak, aku takut seksa-Mu ya Allah, aku takut semua. Kerana takut kepadamu ya Allah, maka Allah ampunkan dosanya. Sebab takut itu kerana rahmat Allah tadi, kasih sayang Allah itu. Tuan ya Allah, maka rahmat Allah yang paling utama. Kalau kita boleh kata aku ni semayang tinggal takkan tak masuk syurga aku, tak boleh kata macam tu. Ustaz, saya ni semayang Ustaz 5 waktu, tak tinggal masuk. Jadi saya ni Ustaz semayang sunat pun tak tinggal. Saya ni pula Ustaz tak ada, mulut saya ni bukanlah ni sangat, ada kadang-kadang saja. Kemudian saya ni Ustaz takkan nak masuk syurga, confirm nak masuk syurga, tak boleh kata macam tu. Sebab masuk syurga ni rahmat Allah. Itu Allah sebut fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang sembahyang. Sembahyang masuk neraka Ustaz? Ya, sembahyang ni macam mana? Alladzina hum fi salatihim sahun, sembahyangnya dilalai-lalaikan. Sembahyang ni hanya nak lepas wajib saja, habis-habis tak ada. Dan aku sembahyang sudah sahun. Bagi salam tu masuk maghrib, mayasak Allah. Bagi salam maghrib, isyak masuk. Janji aku sembahyang sudah. Orang Melayu kita lah tu, janji aku sembahyang. Ada orang tak sembahyang tu. Jangan, sembahyang ni ada nanti di akhirat, nanti dihimpun macam kain buruk balik kat muka dia. Apa ni? Ni sembahyang lah. Sembahyang buat lebih-lebih kurang je, hati-hati. Haba'an mansura, apa dia? Bagaikan debu-debu yang berterbangan. Faqadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami persembahkan, kami present amalan hang, kami present satu-satu. Hang buat apa, hang buat apa, tapi bagaikan debu, tak ada apa kualiti, tak ada langsung. Riak ada, sombong ada, na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan, maka rahmat Allah tu paling utama. Sikit lagi, Abu Lais meriwayatkan daripada Atta, daripada seorang sahabat Nabi, berkata, Rasulullah datang kepada kami sedang kami tertawa. Kami duduk gelak, tiba-tiba Nabi main. Lalu Nabi bersabda, atadhakun wan naru min waraikum wallahi la arakum tadhakun. Hampa gelak, kata Nabi, sonok, sedang api neraka menanti di belakang kamu. Ada khas, dah siap lah. Demi Allah, saya tidak suka melihat kamu berlebih-lebihan, maksudnya tertawa. Nabi pergi membelakangi kami, sedangkan kami diam, seolah-olah ada burung atas kepala kami, tersentak kami, terkasima bila Nabi kata macam tu.
Kemudian kembali berjalan mundur pada kami, lalu bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, Allah telah berfirman, mengapa engkau mematahkan hati hambaku? Beritakan kepada hambaku bahawa aku maha mengampun lagi maha penyayang. Nabi ditegur oleh malaikat. Bukan kata Nabi itu kita nak mengkondem Nabi dah. Nabi kena tegur. Jibril kata, aku siapa hang bagi tersentak hati mereka macam tu? Mereka gelak dengan apa di dalam keadaan, wahai Muhammad, kenapa kamu bagi gelak, bagi tersentak hati? Kenapa engkau bagi hati mereka tersentak, terkasima dengan macam tu? Sedangkan Allah Maha Pengampun, rahmat Allah ada. Sebab itu tuan-tuan, istighfar banyak-banyak. Kita lalai, ada waktu-waktu kita lalai, istighfar banyak-banyak. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sembang kita sama-sama adik-adik kita, mai habis-habis sembang gitu. Sebab itu kadang-kadang ada majlis tu macam-macam 2 jam. Maka akhirnya kita kata apa? Kita akhiri, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Macam tu. Bukan habis kuliah ni. Tu contoh. Itu tuan kata habis. Allah tasbih kifarah lah. Tasbih kifarah ni kita minta Allah ampun apa-apa aku terlajak cakap tadi tu. Dan suratul As itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi pernah ditegur lagi, tapi teguran itu tuan-tuan menyebabkan ilmu. Satu ketika Nabi sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nabi mengharapkan pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam. Sebelum Islam ni banyak pembesar-pembesar, orang besar-besar Quraisy ni, kafir Quraisy tak masuk Islam. Nabi dakwah. Datang seorang buta nama Abdullah Ummi Maktum, nama dia. Buta, dia nak tanya sesuatu, dia buta. Tapi Nabi berpaling, Nabi tak layan lagi. Nabi tumpu pada pembesar-pembesar kafir Quraisy ni. Turun ayat Abasa wa tawalla anja'ah. Ayat 1 sampai 4. Gitu. Menegur engkau berpaling daripada orang buta tadi tu. Itu teguran Allah. Yang ni malaikat Jibril tegur Nabi, wahai Muhammad, jangan kita bagi tersentak hati, sedangkan Allah Maha Pengampun. Nabi SAW, maksudnya bahasa kita, hamba gelak ni, neraka duduk belakang ni. Sobat semua terdiam, tak kata apa. Akhirnya Nabi mai sekali lagi. Jibril tegur aku, kata Nabi, jangan kata macam ni kepada umat kamu, sebab Allah Maha Pengampun. Ada masa kita bersonok, kemudian kita istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Amr, berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi Allah tidak ada dosa yang tak boleh diampun. Ada pada umat sebelum kamu seorang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia pergi, hadis panjang ceritanya tapi saya ringkaskan. Ada orang tu dia bunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang, dia bunuh. Lalu tuan-tuan, dia kata aku dibunuh 99 orang, habislah. Balasan aku tak ada dah, neraka lah. Lalu kata dia, aku nak tanya satu orang dalam ni, kita pendeta, orang ahli ibadat. Ahli ibadat ni kalau dia ada ilmu, yang tu cantik. Dia ibadat tapi mengaji tak mau, tak boleh jadi ya. Nak jawapan apa? Ilmu tak ada. Dia pergi tanya, saya ni kalau taubat Allah terima tak? Lalu kata dia, apa dosa? Aku bunuh 99 orang dah. Kata ahli ibadat ni, dia tak mengaji. Dia ibadat, zikir, sembahyang, baca Quran, zikir memang. Dia hanya ibadat dia. Mengaji tak mahu. Lalu kata dia, 99 orang hang bunuh tu dia. Teruk hang teruk. Apa nak jadi, tak ada belas kasih dia tu lah. Duk pompa. Dia seluk poket, ada pisau. No, ambil 100. Aku tanya soalan, hang pergi boleh tiap pula. Kata betul ke aku buat ni? Keluar dia, tanya, aku nak cari seorang ni, seorang, last seorang, tapi ahli ibadat yang ada ilmu. Pergi tanya. Saya ni bunuh 99 orang dah. Baru Ustaz tadi 1 jadi 100. Saya bunuh 100, 1 dah ni. Saya bunuh seorang lagi jadi 100.
Saya tanya dia, saya kalau bertaubat Allah terima ke tak? Dia tak bagi jawapan, popek, condemn saya. Saya geram bunuh dia. Kalau saya taubat Allah terima tak dosa saya? Kalau orang tu jawab, nak jawab, tak jawab, nak jawab. Kalau khabar tak boleh ni jadi 101 ni. Macam tu lah. Nak kena bunuh lagi sekali lagi lah. Dia tak kata macam tu lah. Dia kata boleh, Allah Maha pemberi taubat, Allah ampun dosa kita. Tapi hang ingat, hang tak duduk sini dia kata. Hang ni dah panjang cerita ni. Hang jangan pergi, maka pergilah ke Bushra lah, tempat tu. Tengah-tengah jalan dia mati. Hampir satu tempat ni hang taubat duduk situ. Hang jangan duduk di Taman Seri Petaling ni. Maksud dia gitu. Duduk Taman Seri Petaling ni hang kawan dengan depa ni, puak-puak ni. Contoh. Sedangkan orang Taman Seri Petaling baik-baik. Hang duduk sini. Macam orang yang terlibat ambil benda-benda yang terlarang tu, macam tu kan. Kalau dia nak hijrah kena berubah daripada tempat dia hang berubah. Macam kita juga. Kadang-kadang kita balik kampung, kita pergi surau masjid, kita dulu di kampung hero. Tiba-tiba ni azan punya sedap. Kita pula boleh pula tentang bagi pandangan kat orang kampung, hang duk di mana? Taman Seri Petaling, Kulim. Ya Allah, hang macam-macam hang buat di sana berubah. Tak lah macam ni kita pun nampak azan pun kemai. Kemudian untuk imam tak mai boleh jadi imam. Hebat lah. Dengan sebab berkat hijrah kita. Macam tu. Tapi jangan kita belagak pula balik-balik kampung ni dia ustaz express pula. Sesungguhnya orang kampung sekalian pergi bagi tazkirah tengah hari buta apa. Ada orang begitu. Dia terlajak alim macam mana, terlajak semangat. Balik-balik dia condemn kata orang. Apa surau kampung kita ni? Ni kami taman ni surau Al-Kausar hari-hari kuliah. Dalam hari-hari kuliah kenduri saja. Tu saya balik pada besar. Sini roti mayat kopi roti mayat. Dia condemn lah. Depa bubuh apa ni bangkit depa ambil ayat curah ambil hotel. Jangan. Kata dia hampir Bushra, dia kata satu tempat ketika itu di tengah jalan mati jatuh heart attack dengan jantung meninggal tu. Sebab kata orang yang ahli ibadat ada ilmu, hang jangan duduk sini, hang kena pergi hijrah, hang taubat di tempat tu. Hang menyesal sungguh ke? Menyesal sungguh ni. Hang jangan duduk sini, hang pergi Bushra tempat ni. Dia pergi sampai tengah jalan jatuh meninggal. Malaikat seksa dengan malaikat rahmat, malaikat azab dengan malaikat rahmat turun. Dua malaikat. Kata malaikat azab, dia dibunuh 100 orang. Dia kena seksa dulu. Sehingga mereka kata, macam mana ni malaikat rahmat kata, sebelum dia pergi ke sini tadi, dia niat nak berubah dah. Allah ampun dosa dia. Niat tu pun dah kira berubah dah. Kata malaikat ni. Tentulah tengkar. Maka sehingga mereka bertanya kepada Tuhan. Maka Allah utus satu lagi malaikat untuk ukur dekat dia nak pergi ke Bushra tu. Gitu. Contohlah dia nak berubah daripada duduk di Taman Seri Petaling ni, kata satu orang ni hampir ke Pondok Lanai di Baling tu. Parit panjang. Dia pun jalan sampai dah Rombok tu. Rombok tak jauh lah dah. Parit panjang tu nak pergi ke pondok situ je. Meninggal di situ. Ukur lah nak balik Taman Seri Petaling tadi, tempat dia jahat tadi ke dekat, ataupun nak pergi ke tempat dia berubah dekat. Tempat dia nak pergi berubah tu lagi dekat. Maka Allah kata dia ni milik malaikat rahmat. Allah ampun dah dosa-dosa dia. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap tutup aib kita, Allah ampun dosa-dosa kita. Jangan pula kita buka tentang benda-benda dengan kejahatan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah dia. Sikit dulu bab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi di pertemuan akan datang. Banyak lagi. Sebab dia rahmat Allah ni tajuk dia 2 kali pertemuan baru habis insya-Allah. Ada lagi kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan rahmat Allah ni, kisah-kisah. Tadi kita baca kisah yang bunuh 99 orang, yang genap 100 ini. Nanti depan ni ada lagi kisah-kisah lain ni berkenaan dengan rahmat Allah. Untuk mengetahuinya, kita tunggu edisi Sasak kita bulan depan. Tengok-tengok tak mai ambil habuan. Tuan yang mati Allah dah lah kerap tak mai. Jadi insya-Allah lah tuan nak panjang umur, kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.